Terima kasih Abang Wasili di Sarawak. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Industri di Sabah digesa memanfaatkan penggunaan teknologi baharu untuk mara dalam mendepani kelembapan ekonomi. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Raymond Tan Soo Kyaw berkata, ia bukan sahaja perlu dalam menangani ketidaktentuan ekonomi global tetapi juga dalam memenuhi matlamat wawasan 2020 ke arah menjadi negara maju berpendapatan tinggi. The economy that we are looking at the moment basically tell us that we need to bring in technology in order to develop our manufacturing sector. For a while now, we are just selling our commodities like our CPO, our timber, our rubber, our oil and gas. Beliau ditemui media selepas Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina, anjuran Parti Gerakan di Kota Kinabalu. Datuk Raymond yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Negeri berkata, pelan tindakan biomas di Sabah dan Sarawak bakal dilancarkan minggu depan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak. Menurut Datuk Raymond, pelan tersebut akan memberi faedah kepada industri kelapa sawit di negeri ini kerana Sabah menghasilkan kira-kira 30 juta tan biomas setiap tahun. Mengenai dasar kabotaj, beliau gembira kerana Persekutuan Pengeluar-Pengeluar Sabah FSM tidak lagi mempersoalkannya, malah akan mendapat perhatian kerajaan dalam meliberalisasikan aktiviti ekspor di negeri ini. FSM meminta dasar kabotaj dimansuhkan kerana menyumbang kepada harga barangan yang tinggi. Parti Gerakan Rakyat Malaysia yakin pelaksanaan visa elektronik e-visa melibatkan pelancong asing terutama dari negara China kerana mampu menyumbang kepada sasaran 1.5 juta pelancong berkunjung ke negara ini. Presiden Parti Gerakan Datuk Seri Ma Siu Kiong berkata, daripada jumlah itu 8 juta pelancong Cina yang antara penyumbang terbesar kepada sektor pelancongan negara. Bagaimanapun, beliau menegaskan rakyat tidak memutarbelit usaha menarik pelancong asing menjadi isu perkauman, sebaliknya bekerjasama dengan kerajaan dalam memajukan negara. We want tourists, whether from India, from Pakistan, from every country to come in. Do not make it that ratio just because China that we are pushing. Because China is now the biggest market. They are the biggest spender. We want whoever can spend to come. It's nothing to do with race. Beliau ditemui media pada Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina, anjuran Parti Gerakan di Kota Kinabalu. Hadir pada majlis ini Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman yang seterusnya menyampaikan angpau kepada 20 kanak-kanak pesakit thalassemia. Umat Islam perlu celik Al-Quran dan terus menghayati ajaran dalam kitab suci berkenaan dengan menjadikan ia amalan dalam kehidupan harian. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, maksud dan tafsiran Al-Quran perlu dibuat kajian secara mendalam terhadap setiap kalimah sebelum memikirkan tujuan ayat tersebut diturunkan dan kesinambungannya terhadap ummah. Langkah itu penting kerana penghayatan terhadap isi kandungan ayat-ayat suci Al-Quran juga akan memberi inspirasi dan galakan untuk lebih berusaha mendekatkan diri kepada ilahi dan menguasai segenap bidang ilmu pengetahuan. Dia berucap ketika merasmikan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian pedalaman bawah di Kampung Brunei Membakut. Datuk Arifin yang juga wakil rakyat Membakut berkata, penganjuran Majlis Tilawah Al-Quran misalnya bukan saja mencungkil bakat Qori dan Qoriah dalam pertandingan, malah menjadi wadah umat Islam untuk mencintai Al-Quran, terutamanya generasi muda yang akan menjadi pewaris kepada perjuangan membela agama, bangsa dan negara pada masa depan. Qori dari Beaufort, Sagap Musram dan Qoriah dari Membakut, Hajah Halipah Haji Macu akan mewakili pedalaman bawah ke Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri Sabah di Keningau pada 25 dan 26 Februari ini. Anugerah Al-Furqan turut diberikan kepada 5 ustaz dan guru agama yang menyumbang kepada usaha celik Al-Quran di daerah Membakut. Pengakap bukan hanya organisasi yang menerapkan pelbagai ilmu dalam kalangan ahli-ahlinya, namun ia dapat menjadi landasan untuk menyatukan masyarakat berbilang kaum, malah di seluruh dunia yang pastinya mampu membawa misi keamanan sejagat.
Timbalan Pengerusi Persatuan Pengangkap Parlimen Malaysia, Datuk Markus Mojigo berkata, aktiviti pengangkap menyediakan peluang kepada golongan remaja dan belia daripada pelbagai latar belakang bekerjasama termasuk mengadakan aktiviti amal. Jadi saya seorang ahli jawatan kuasa juga dalam itu dan ahli kepada World Scout Parliamentary Union, WASPU, dan kita main peranan kita dalam peringkat antarabangsa dengan pengangkap-pengangkap itu mempermantapkan kepengangkapan di peringkat-peringkat bawahan kita maupun di negara kita, di negeri kita dan di kawasan kita dan di sekolah-sekolah kita permantapkan kepimpinan pengangkap. Beliau ditemui media selepas merasmikan jamuan malam sempena Gilwell Reunion ke-7 Persekutuan Pengangkap Malaysia Cawangan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Markus, beroperasinya Ibu Pejabat Pertubuhan Pergerakan Pengangkap Sedunia WOSM selepas Geneva di negara ini petunjuk keharmonian rakyat di negara ini selain yakin terhadap kepimpinan Persekutuan Pengangkap Malaysia. Pada majlis ini, beliau yang juga ahli Parlimen Putatan mendahului senarai penerima pingat Ketua Pengangkap Negeri Sabah diikuti Setiausaha Tetap Kementerian Belia dan Sukan Negeri Haji Awang Damit Awang Anak. Penganugerahan pingat disampaikan Ketua Pesuruhjaya Pengangkap Negeri Sabah yang juga timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengangkap Negara Datuk Dr. Awang Zaini Haji Suntim. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah petang ini dan seterusnya kita kembali kepada Margaret di Angkasa Puri. Silakan.